Dan sekarang ni untuk anda peminat drone semua, memang inilah waktu yang dinanti-nantikan. Antara permainan RC yang paling kita takut lah. Yang paling sebab famous. yang satu dekat air, yang satu kat darat. Yang ni kat udara yang paling susah kita nak kontrol, Zack. Betul. Ini Zack, okey, kalau pasal drone ni Zack ada sedikit pengalaman. Bukan Zack sendiri tapi Zack tengok kawan-kawan. Oh, okey. Antaranya Bajai. Bajai bila Zack tanya dengan kita punya tetamu ni, dia kata Bajai ni sifu dia. Wow. Jadi bersama dengan kita ada Cik Farhanuddin Abdul Razak, merupakan seorang pemain drone yang akan menjelaskan kepada kita dengan lebih lanjut tentang drone ini. Selamat datang ke Borak Kopitiam, Cik Farhan. Okey, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bila tengok Farhan ni saya risau. Kenapa? Orang lain semua bawa controller, dia dah pakai benda ni semua. Nak pergi mana ni? Okey, mungkin boleh kongsikan ini antara persoalan kalau kita ni orang yang baru nak belajar drone ni, apa perkara pertama yang harus kita buat? Selalu saya tengok orang terus beli terus nak terbangkan, lepas tu jatuh lah, hilang lah kan. Okey, itu basically normal lah untuk drone punya hobi ni. Tapi apa yang boleh saya dan kebanyakan pilot-pilot drone sarankan adalah simulator. So as you can see, ini adalah FPV goggle. So kita panggil dia first person view lah. So it's a system yang mana kita menggunakan kamera di depan untuk kita view dekat mana kita nak maneuver, kita nak masuk celah-celah ke, kita nak pergi in between tight gaps lah, tempat kecil. So apa yang saya boleh sarankan for newbie yang baru nak join adalah beli setup yang berpatutan, berpada dengan poket dia lah. Kan kita nak kena ukur baju sendiri, betul. So nowadays dah senang sebab teknologi dah banyak, dah macam-macam. Even brand yang keluar macam few brands yang ada in the market, dalam pasaran pun ada. Salah satunya contoh yang paling terbaru lah, keluaran oleh DJI. So yang mana set dia adalah goggle dan juga kita boleh link to our tab, iPad ke, iPhone ke. So indirectly, instead of kita terus pergi ke drone-drone yang mungkin belum bersesuaian dengan kita, kita boleh cuba juga simulator dulu dalam few hours, dalam beberapa jam sampai kita rasa selesa dan kita boleh start fikirlah apa yang kita nak buat. Okey, Cik Farhan, nampak tadi bila cakap tentang drone kan, depan kita ni banyak jenis drone yang ada. Ya, betul. Mungkin Cik Farhan boleh kongsikan sedikit jenis dan kategori drone yang ada depan kita ni. Okey. So basically kita ada banyak jenis drone dan ikut keperluan dan kehendak yang kita nak lah. Contoh yang macam cara pegang ni, ini kita panggil micro. So size dia 95. So yang ni adalah sesuai untuk indoor. Dan kalau kita tengok shooting-shooting pun banyak industri dah start pakai. Yes, dia kecil je tapi capability dia macam yang lampu-lampu yang besar-besar. Tapi kebanyakan kamera mesti wide. Kita akan pakai wide ataupun kita akan guna action cam. Macam contohnya kita guna yang jenis kecil ni, kita pakai Insta360 ataupun kita pakai GoPro. So tak perlulah yang macam kita tengok zaman-zaman mungkin 20 tahun lepas, 2 tahun lepas. Dulu pakai helikopter. Betul, manual tune. So kita dah ada teknologi. So teknologi membantu insya-Allah untuk newbie kurangkan jimat modal dia untuk tak payahlah crash kan. Maknanya dia belajar tak macam orang dulu. Kena tune manual apa semua. Lawa, lebih smooth. Setuju. Sebab bila cakap betul tu betul. Sebab saya ada sahabat saya, Azamul Ashraf, dia videographer. Betul. Dan dia juga pemain drone. Dia pun famous. Dia pun famous. Dia pun famous Semua antara. Awak kawan-kawan dengan orang famous. Saya dahsyat kan kawan-kawan saya ni, Bajai Azamul ni, dia sebagai videographer. Bila dia pakai drone, memang dia pun cakap banyak mempermudahkan urusan dia. Betul. Kalau macam dulu kalau dapat shot-shot atas ni memang leceh payah kan. Okey, itu dari segi kategori drone lah. Dari segi bajet ni kita nak tahu. Okey, sebelum kita nak tahu in term of budget tu, kita that's why saya cakap macam saya advise tadi, kita fly dalam simulator lah. So simulator ni alam maya. So kita boleh praktis, nak crash berapa kali pun, nak sangkut ke pokok pun tak membahayakan. Sebab the main important thing is kita punya keselamatan. Maknanya faktor keselamatan tu yang paling ditekankan dalam mana-mana RC. Tak kisahlah bagi ke, crawler ke, helikopter, plane, drone. So semua yang berbilah ni, kita boleh cakap berbilah lah, yang ada blades kan. Semua benda ni boleh mendatangkan kemudaratan kalau kita tak tahu the basic knowledge. So fly merata-rata, pergi bangunan kaca tu, benda-benda tu yang agak berbahaya. Okey, ini antara yang contoh kita boleh tengok lah bagaimana Farhan tengah fly kan yang ni? Ya, yang ni yang saya tunjuk tadi, DJI FPV drone. Ya, ini adalah salah satu je lah. So ini kita main LOS, kita panggil line of sight, di depan mata. Kalau kita pakai Google, kita panggil FPV, is first person view. Kita kita bayangkan kita di dalam kokpit tu. Kita macam kita pilot sama Ya, kita akan nampak sama. FPV macam kalau tengok simulator ni, kita nampak simulator. Okey, kalau
dia ada banyak jenis setup. So ni adalah salah satu setup yang kita boleh cakap simple, main dengan anak-anak pun boleh masa PKP MCO. So dalam ni akan nampak the view. Ni Muaz, tak Muaz? Ya. Walaupun kecil cool, tapi fly dia macam drone besar. Rasanya boleh tak kalau kita tunjuk kat penonton? Boleh nampak? Boleh tak? kalau Okey. kamera boleh view. Kalau Ini kamera boleh nampak. semua memang Farhan yang Ni buat kat dalam sendiri dia. ke? Tak, dia ada macam-macam jenis. So ada yang DIY, ada yang Cuba betulkan, nampak tak dia punya? Nampak tak dia punya Sebab ni nampak kamera macam putih-putih saja. view dia? nampak dia, Boleh cuba buat demo. kejap saya scankan dia kena kena scan dulu. Kena scan dulu. okey. Okey, tak apa. Kita bagi dia scan, lepas tu kita kongsikan dengan penonton. boleh. Nampak tak? Macam Jadi banyak jenis sebenarnya drone ni. Ingatkan ada satu jenis saja Betul. Tapi dia ada jenis. Ingatkan yang kecil ni pun kecil-kecil biasa, tapi Wah. rupa-rupanya Kita tengok kecil-kecil pada cili padi. dulu kita beli Zack, orang-orang yang beli drone ni semua yang beli dah ready untuk kita pakai lah untuk kita main. Tapi Farhan ni lebih kepada dia ada macam-macam simpanan yang ada ni. Dengan pelbagai tengok bateri pun ada macam-macam jenis bateri. Baik, nanti saya tunjuk dekat dalam description of Google. Okey. Apa Muaz, bateri macam mana? Bateri pun ada macam-macam jenis. Okey, kita tengok pada Ya, bateri betul. ni. Bateri yang besar adalah lebih tahan lama lah kot. Dia depends on setup. So Ha. kecil-kecil ni kita tak pakai yang dia berat-berat mana lah. Kita tak Okey. pakai yang besar. Yang besar-besar. So Betul. kita akan pakai macam ni, dia satu sel. So each of it ada satu sel, dua sel, 4 sel. So depends on kemampuan dan apa kehendak. dia tak Contohnya semestinya kita nak size je lah. Ya, dia tak semestinya saiz. Saiz berat ringan pun salah satu faktor. Dan kita nak capability. Contoh kita nak angkat GoPro. So kita dah tahu dah calculation dia, motor besar mana dan kemampuan dia untuk angkat. So by right basic knowledge kita adalah drone kecil untuk angkat berapa berat dan tu. Itu kira secara umumnya lah. So okey. bateri memang ada banyak-banyak jenis. Okey Farhan, mungkin boleh tunjuk demo. Kita pun masa tak Okey. banyak sangat, Boleh. tapi kita tak sabar nak tengok macam mana Betul. depan-depan ni. Okey, so saya buka yang ni dulu Boleh. boleh. Boleh Kita ambil yang paling simple untuk nak diterbangkan lah. Sebab kita Atau selalu mungkin kalau Farhan nak pakai pun tak apa. Tak apa, face shield dulu buka sebab kita berada satu jarak Oh, yang tak apa. Saya yang selamat. tak apa. Saya selesa. Okey. InsyaAllah. Jom. Okay. So Ayuh, basically kita sama-sama dia punya saksikan. pre-setup kita just tengok, make sure prop dia semua terpasang, Okey. terpakai dan ketat. Lepas tu kita panggil bateri lah, LiPo. Lithium Bateri kena polymer. pastikan ketat. Yes. So, Then, saya benda-benda bila dah di atas ni, udara ni kita risau jatuh apa semua. ya betul. So Ha. keselamatan tu make sure dalam kawasan kita compound. Contoh kita main dalam this compounded area, kita make sure tak ada benda-benda yang menghalang lah. Okey. Alright. Dan kita make sure kalau ikut rules keselamatan lah dalam Okey. RC. Alright, sambil tu mungkin Ah, kita boleh okey, tengok sorry. sebab kita lebih kurang 3 minit je Okey. tinggal. So, Saya tak sabar tu nak tengok. Oh, ada bunyi. Tenenet, tenenet, tenen. Okay, so Okey, jom. Okey, jom. Ke bawah, ke atas. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh tak? Nak naikkan drone ni pun memang merisaukan jugalah bro. Betul. Sebab dia macam nak bawa Merisaukan kapal juga. terbang, mana bawa helikopter kan? Ha. Jadi tak? Okey. Ada. Oh, Alkisah. Bukan senang ni Muaz Wui. Dia terbalik-terbalik Oh. lah. Itu dah skill lain lah Zack. Ini yang level up punya boleh buat sikit-sikit Oh, pusing dia apa semua. terbalik. Buat lagi, buat lagi. Terbalik tu. Ya Ha. Ha. Kita tak. Wow. Okey, orang yang baru beli hari ni jangan cuba macam ni. Jangan. Hari ni je anda dapat tengok drone anda tu. Besok dah tak ada dah. Okay, kalau nak cuba pun Ini boleh. Saya orang dah profesional. setupkan yang biasa punya. Ha. Pun boleh untuk basic setup. Kalau nak macam try. tournament macam mana? Cuba. Kalau macam tournament pun macam tu juga setup Ah. dia. Cuma drone yang kita gunakan is berlainan lah. Kalau macam ni dia micro drone indoor lah. So kalau untuk outdoor dia punya setup, frame dia apa semua lain. So Okey. kelajuan dia, speed dia lain. Tapi ni bila cerita mengenai nak ada lesen, nak ganggu privasi orang ni macam mana pula? Okey, kalau ikut RC punya rules lah, kita dalam radio control punya ni, kita akan main within mata kita nampak. Nanti kita nampak. Sejauh mata kita nampak lah, by right bawah 400 feet. Dan ke depan kita lebih kurang mata besar padang. So kalau FPV wise ni, kita sebolehnya elakkan tempat-tempat yang boleh mengganggu keteramaian dan mungkin privacy lah. Kita yang- boleh buat laporan polis kan? Ya, betul. Tiba-tiba drone datang kat rumah kita bro. Duduk kat Bahaya. tingkap kan. Apa hal pula ni kan? Bahaya. Bahaya. Macam dalam game Ghost Recon, drone tu bom tau. Kita bawa drone, kita pergi jauh, kita boom, meletup kan. Sebab tu dekat lapangan terbang pun tak lepas. Bahaya. Ya. Alright, Okey. apa pun terima kasih Farhan kerana sudi berkongsikan info-info drone kepada kami dan penonton Borak Kopitiam. Dan mungkin kat mana mereka boleh follow Farhan? Di Instagram ke Okay, Facebook? kalau boleh di kongsikan? Instagram is 6807
Instagram saya. Elias 807 ataupun Facebook saya mungkin tertera Wah, di 807 bukan nama Ya, dia nickname. Nickname. Dia macam Rossi lah. Rossi dia ada 46. So saya 807. Okey, 807. kalau anda nak tanya banyak mengenai drone ni, inilah orangnya, tengok pada alatan dia pun kita dah tahu dah. Orang yang sangat arif ni. Betul. Alright, jadi terima kasih sekali lagi Farhan. Terima kasih. Tunjukkan tadi kita skill. Dan untuk anda terima kasih banyak-banyak lah. Hari ni secara tak langsung kita dah belajar macam-macam perkara mengenai RC ni.